Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Hamidah, Kak Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam? Saya ucapkan selamat tengah hari. 12.30 insya-Allah selamat tengah hari. Seperti biasa sebelum masuknya waktu solat zuhur, jom kita masuk dalam slot bacaan hadis. Kita tengok hari ini nak baca hadis apa pula. Kita tengok tajuk hadis apa hari ini insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Hayati, Kak Sadiah, Kak Zakia. Waalaikumsalam. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan insya-Allah. Saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Semoga semua urusan hari ini dipermudahkan. Moga-moga Allah selesaikan segala keperluan kita insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, selamat tengah hari, selamat makan tengah hari. Kak Azimah, tunggulah saya makan tengah hari. InsyaAllah. Mana yang dah hadir, jangan lupa tekan button share. Pakai-pakai kita share slot bacaan hadis. Moga-moga dengan asbab kita share, kita dipermudahkan segala urusan hari ini insya-Allah. Tajuk kita hari ini, apa? Saya lupalah tajuk dia. Sekejap saya tengok tajuk. Tajuk kita sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Tajuk hadis kita, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Kak Azimah puasa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Saya ucapkan sesiapa yang berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah, terbaik. Mana yang ada hadis, mana yang ada kitab hadis, boleh buka muka surat 686. 686 insya-Allah. Suara kurang jelas ya. Cuba boleh komen. Suara saya kuat tak? Suara dan gambaran visual jelas atau tidak? Sebelum kita memulakan slot pada hari ini insya-Allah. Tajuk hadis kita, mencegah menghindari kemungkaran. Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Muka surat 686 insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan selamat datang, jemput hadir, jemput masuk dalam slot bacaan hadis kita hari ini insya-Allah. Mana yang dah share, saya ucapkan terima kasih dan terbaik. InsyaAllah hari ini kita baca hadis niat kerana Allah Ta'ala, tanda kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mula. Kita baca dulu hadis. Kita baca hadis bersama-sama insyaAllah. Jom. An Abi Sa'idinil Khudril radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ara minkum munkaran falyughayyirhu
biyadihi fa in lam yastati'. Okey, terus fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Okey, insyaAllah. Okey, hadis kita. Okey, itulah hadis kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang mana yang dah hadir. InsyaAllah yang dah hadir, teruskan pakai tekan button share, insyaAllah. Okey, hadis kita, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Kemungkaran apa? Melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, insyaAllah. Okey, okey, jom kita tengok maksud hadis yang kita dah baca tadi. Okey, tentang apa hadis ini? Okey, insyaAllah. Okey, maksud dia. Okey, belum masuk keterangan, kita pergi kepada maksud dahulu. Okey, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata, okey, Abu Sa'id ni berkata, okey, ni Abu Sa'id berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Abu Sa'id dia ada mendengar Rasulullah ni bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran. Kemungkaran ini perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, hendaklah dia mengubahnya. Nak ubah macam mana? Okey, kita ada 3 cara. Okey, mengubahnya dengan tangannya. Kemudian sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Okey, andai kata tak mampu mengubah dengan tangan, ubahlah dengan lidahnya. Dan kalau itu pun dia tidak mampu, okey, andai kata dengan lidah pun tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Ubah dengan hatinya. Okey, macam mana ubah dengan hati? Ubah dengan hati ni bermaksud dengan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah supaya si pelaku maksiat itu mendapat hidayah dan berubah. Itu mengubah dengan hati. Okey, kemudian yang sedemikian itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan. Selamat datang, jemput masuk, insyaAllah. Okey, dalam slot bacaan hadis kita hari ini. Okey, jom. Okey, tajuk kita melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Okey, jom kita masuk kepada keterangan. Okey, keterangan dia. Okey, dalam hadis yang lain, okey, ini hadis yang kita baca, tapi dalam keterangan ini hadis yang lain. Okey, dia masukkan sekali, sesiapa yang tidak mampu mengubah dengan lidahnya, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Okey, dengan itu dia sudah terlepas daripada tanggungjawab. Terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Dan itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Okey. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga. Okey, dalam hadis yang lain juga ada dinyatakan. Okey, sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh. Seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh, berusaha untuk mengubah dengan tangannya, dia adalah seorang mukmin. Dan sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan lidahnya, dia juga seorang mukmin. Dan sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan hatinya, dia juga dikira seorang
mukmin dan tiada darjat iman yang lebih rendah daripada itu. Okey. Dekat sini dia kata kita ada 3 cara. Kita ada 3 cara kalau kita melihat kemungkaran. Kita melihat kemungkaran. Kita ada 3 cara dekat sini, kan? Yang pertama, kalau kita melihat kemungkaran, kita boleh ubahnya dengan tangan. Okey, kita boleh ubah dengan tangan. Okey, macam mana ubah dengan tangan? Okey, contoh. Okey. Contoh, kita nak ajak seseorang tu untuk solat. Kita ajak dia untuk solat, kan? Andai kata dia tak solat, kita boleh orang kata bukanlah pukul, maksudnya macam beri didikan dengan pukulan tu, tapi bukanlah pukul yang macam nak belasah tu, kan? Okey, itu adalah mengubah dengan tangan. Yang kedua, andai kata kita tak mampu, kan? Tak mampu ni nak ubah dengan tangan, kan? Kita boleh ubah dengan lidah. Dengan lidah tu macam mana? Kita nasihat dia, kita sentiasa bersama dengan dia, bagi tunjuk ajar dengan dia. Okey, itu mengubah kemungkaran dengan lidah. Andai kata dengan lidah pun kita tak mampu, kan? Tak ada kekuatan lah nak nasihat orang, kan? Kadang kita pun tak berani nak nasihat orang, kan? Kalau tak boleh dengan lidah, kita boleh ubah dengan hati. Macam mana nak ubah dengan hati, kan? Hati kita, macam mana kita nak ubah dengan hati? Kita berdoa. Okey, mengubah dengan hati dekat sini bermaksud kita berdoa bersungguh-sungguh dekat Allah supaya orang itu mendapat hidayah dan berubah. Okey, dan dalam hadis ni kata kalau kita mengubah, kita elak kemungkaran, mengubah dengan hati, itu adalah selemah-lemah iman. Okey, tapi dalam hadis yang lain juga ada kata kalau kita mengubah dengan hati, dekat situ kita dah terlepas tanggungjawab. Okey, dia sudah terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk kita mengubah kemungkaran tu lah. Okey. Jadi itulah hadis hari ini. Okey, kalau kita nampak sesuatu kemungkaran, kita boleh mengubahnya. Okey. Sesetengah orang dia boleh mengubah dengan tangan, kan? Ada boleh mengubah dengan lidah, kan? Boleh beri nasihat. Tapi ada setengah orang dua ni tak boleh. Jadi kita boleh buat mengubah dengan hati. Hati tu kita berdoa bersungguh-sungguh dekat Allah supaya si pelaku tu dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat berubah. Okey, insya-Allah. Bila kita dah dapat mencegah kemungkaran, kan, dengan antara 3 cara tadi, dekat situ kita dah terlepas tanggungjawab. Kira settle. Okey, kita dah laksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai seorang mukmin untuk mencegah kemungkaran. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Boleh semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir? Okey, selamat tengah hari saya ucapkan. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Okey, hadis kita hari ni short. Okey, pendek sahaja. Tapi insya-Allah hadis ini kita boleh amalkan. Okey. Untuk kita bersama-sama mencegah kemungkaran, mencegah perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, insya-Allah. Okey. Okey, terbaik. Terima kasih dan alhamdulillah. Mana yang dah hadir dalam slot bacaan hadis ini, insya-Allah. Okey. Mana yang baru hadir, nanti boleh tengok ulangan, insya-Allah. Okey. Jadi
InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Betul, terbaik sama-sama kita mencegah kemungkaran insyaAllah. Okey, dengan kita mencegah kemungkaran, dari situ automatik kita akan jauh juga daripada kemungkaran. Kan kita dah tengok orang tu buat kemungkaran, buat perkara-perkara yang Allah tak suka, kan kita dah cegah dengan hati kita. Contoh kita dah mengubah dengan hati, takkan kita nak buat juga perkara yang sama, betul? Jadi dekat situ kita dah dapat cegah satu kemungkaran dekat situ insyaAllah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa dalam slot bacaan hadis lagi akan datang. Kita tengok lagi hadis apa yang ada, hadis apa yang kita boleh amalkan insyaAllah. Terbaik dan terima kasih mana yang dah hadir dalam slot bacaan hadis hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak mana yang dah share insyaAllah. Sama-sama kita niat semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Sama-sama kita istiqamah untuk sama-sama istiqamah supaya kita dapat mempertingkatkan ibadat, dapat mendekatkan diri dengan Allah insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.